إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسير الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarram, Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan Imam Bilal, seterusnya tuan pengurusi kita, alhamdulillah menanti dengan penuh kesabaran. Ustaz senangnya dia cancel je habis. Dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur pada Allah. Nikmat pada Allah Taala, Allah beri kita peluang di akhir bulan Syaban ini untuk kita kumpul sebentar. Kumpul sebentar. Para ulama sebut di akhir Syaban ini dia terkandung di antara dua hari raya malaikat, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jumlah malaikat? Tuan-tuan, berapa banyak jumlah malaikat? Jawapan yang paling afdal, wallahu a'lam, paling terbaik. Kami dulu di pondok, saya di tahun akhir, Tok Guru minta semak akidah bahagian sifat 20. Dia ramailah yang duduk pondok ni tuan-tuan, bukan seumur je, banyak umur ada. Daripada yang termuda sampailah tertua di situ 65 lah, lebih kurang 65, 67 macam tu. Tak tahu hari ni ada lagi ke tak, saya pun tak datang ziarah. Orang-orang lama ni kebanyakan apa-apa wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz ni nak bagi markah, dia pun mengaji akidah, dia pun tahu Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Jadi takkan dia nak bagi salah benda tu. Tak bagi salah lah, biar je. Panggil datang jumpa, baru kita tanya dia, tahu ke tak tahu. Sebab orang lama ni tak boleh marah-marah dia, merajuk nanti. Aku dah lah, dah tu ustaz ni datang-datang marah-marah aku balik, dia tak mengaji. Para ulama menyebut kebanyakannya, kalau orang yang mengaji, kalau kita baca dalam Furu' Masail wa Usul Wasail, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kebanyakan daripada awal jawab Syekh Daud ni, para ulama tahkikkan, dia akan memulakan jawapan dengan wallahu a'lam. Sebab tu kalau kita jumpa guru yang boleh mengucapkan wallahu a'lam,
Maksud dia sanggup mengucapkan wallahu alam pada soalan yang dia tak tahu, maka ilmu dia benar di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman sekarang, zaman terlampau ramai khutaba. Nabi sebut akhir zaman dah. Kathirun minal khutaba qalilun minal ulama. Ni Nabi sebut. Kathirun minal khutaba, banyaknya pekhutbah. Sedap kita dengar, akan tapi para ulama sebut tidak menyelesaikan masalah mengikut kaedah yang telah dibuat oleh Nabi dan Rasul, disambung kepada para ulama. Jelas? Ni ustaz ni macam nak belajar, nak mengaji usul fiqh pula. Ni awal-awal lah tuan-tuan. Maksud dia, sekarang ini para ulama sebut ilmu itu mutiara dah. Dia dipilih oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang datang pada hari ini, puan-puan ni, muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, kita lapangkan waktu kita. Hakikat dia bukan kita, Allah yang pilih kita untuk duduk. Tanpa pilihan Allah tak ada kita ni. Maka duduk bersama pada malam ini, kita niatkan. Pertama, saya sendiri dan kita semua betulkan niat kita. Pertama, kita datang dalam majlis ini semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih utama daripada niat ini. Ni awal. Maka para ulama sebut untuk mendapatkan kefahaman agama yang sempurna, perlu betul niat pada awalnya. Duduk dalam majlis ni, betulkan niat kita. Boleh? Maka di akhir Syaban ini, dalam pandangan para ulama, berapa banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala, memang wallahu a'lam. Tidak ada ulama yang boleh menjawab persoalan itu, termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam riwayat yang mensyarahkan kepada doa masnun, apabila seorang tadi dia membaca doa ini ketika turun hujan. Hadis ini berbagai riwayat, termasuk di dalam Sahihul Muslim, riwayat yang sahih. Nabi sebut barang siapa yang melihat turun hujan, dia baca Allahumma, ingat lagi tuan-tuan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ni kuliah bila ni? Kuliah Ramadan lepas subuh. Ni wali-wali je tuan-tuan. Tok Guru saya sebut, ni rahsia ni tuan-tuan. Nak dapat mudah faham ilmu ni, banyak duduk kuliah subuh. Tok Guru sebut, nak banyak dapat faham dalam ilmu agama ni, banyak duduk kuliah subuh. Kuliah maghrib ustaz tak banyak dapat juga, tapi tak sama dengan kuliah subuh tu. Sebab orang yang datang kuliah subuh ni lain pada lain. Dia datang semayang pun lain pada lain dah. Sebab mereka yang datang semayang jemaah saja subuh, dah kira dia beribadat sepanjang malam. Maka kefahaman yang dia akan dapat pada pagi itu lain daripada waktu yang lain. Jelas Maka para ulama sebut di dalam riwayat, bila kita bacakan doa ini, ada pandangan ulama. Saya tak kata ini Nabi sebut, ini pandangan ulama. Satu orang yang baca dengan sempurna 3 kali, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, maka pahala dia dikira oleh Allah Ta'ala. Ini disebut ulama, pahala dia dikira oleh Allah Ta'ala sebanyak titisan hujan yang turun pada hari itu. Dan di dalam riwayat, setiap titisan ini dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Dan setiap titisan ini dengan berkatnya doa orang yang mendoakan, Allahumma sayyiban, ya Allah, sayyiban nafi'a, bermakna, dengan makna apa? Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Maksud bermanfaat, tidak mudaratkan kita dengan banjir dan sebagainya. Maka diniatkan dengan niat ini, dia dapat pahala sebanyak mana hujan yang turun. Sebab apa? Malaikat yang membawa hujan tadi, setiap titisan hujan tadi, mengaminkan doa dia. Jelas? Itu baru pada sudut hujan. Kita tak sebut lain. Termasuklah para ulama sebut, setiap daripada butiran pasir yang bergerak, itu pun adalah dalam jagaannya Allah dan adanya wakil Allah, yakni para malaikat. Banyak tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan rayanya malaikat ni bermula pada malam bila? Kuliah Jumaat sebelum ni. Hari-hari malaikat, Imam Ghazali sebut, kita raya 2 hari, dua kali juga, bukan 2 hari, 2 kali. Pertama Aidul Fitri, yang kedua Aidul Adha. Bukan Aidul, Aidul. Aidul. Ni sama je, dah jam 4 sama, tingkatan 4 sama, 24 sama. Tak ada perubahan.
Adalah perubahan sikit, paling baik pun sebut tu betul, Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Ulama sebut bagi malaikat juga sama. Maka bermula raya malaikat bila tuan-tuan? Pada malam nisfu Syaban. 15 Syaban adalah mula rayanya malaikat. Maka bersambung raya ini pada raya yang kedua malaikat. Bila? Pada malam Al-Qadar, yakni Lailatul Qadar. Lepas ni di akhir nanti saya ajar bagaimana pandangan Imam Ghazali dalam memandang Lailatul Qadar, bagaimana kiraan ulama. Kita ingat ulama ni pakar dalam ilmu agama je tuan-tuan. Imam Ghazali ni pakar dalam metafizik. Dia pakar dalam metafizik tuan-tuan. Fizik pun sakit kepala gitu. Belajar momentum lah, apalah. Macam-macam lah belajar. Kan? Ini bergerak macam ni kan. Oh, engineer banyak lah kat sini. Kan salah sebut pula kan, payah pula saya. Imam Ghazali, para ulama sebut bukan saja pakar dalam metafizik, bahkan dia juga pakar dalam filosofi. Filosofi para ulama sebut ilmu falsafah yang berani melawan dengan teori yang besar ketika itu. Siapa? Yunani dan Greek, Plato dan sebagainya. Siapa ulama yang bangkit pada zaman tu? Salah seorangnya adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali riwayatkan pada kita dalam kiraan nanti akhir, Imam Ghazali sebut bermula sahaja raya malaikat ini, kita ni termasuk di antara dua raya malaikat. Dah bermula dah 15 Syaban dan pada hari ini adalah 28 Syaban. Betul malam 28 Syaban. Para ulama sebut kita sekarang termasuk di dalam rayanya malaikat. Dan ulama sebut malaikat tidak makan lemang macam kita. Dia tak buat rendang kan, bergaduh orang turun tak turun ni. Madrasah nak buat ni, nak bawa tu dia mangkuk, apa periuk dan sebagainya, bawa pergi belakang, kulu kilir kan. Mula-mula ramai je turun, 20-25 orang. Sejam kemudian macam sembahyang tarawih lah tuan-tuan. Saya bincang dengan beberapa orang ni, macam mana kita nak buat 20 ni, boleh ke dekat sini buat 20 rakaat ni? Takut terkejut tuan-tuan. Boleh ke insya-Allah buat 20 kat sini? Tuan-tuan ambillah pandangan yang banyak. Dalam ibadat ni jangan ambil pandangan yang kecil, yang sikit rugi kita. Ambil pandangan yang banyak. Khilaf ulama tak apa, biar mereka ni berkhilaf. Bagi mereka yang uzur ambillah 8. Tapi yang mampu buat, kenapa nak buat 8? Buatlah 20. Kita tahu kat rumah memang tak sempurna kan? Sampai je 8, balik rumah sampai buat 12. Mula je 12, masuk 14 dah tak baca surah lazim dah, Al-Fatihah je. Al-Fatihah je, tu wakaf. Naik saja rakaat ke-18, 17, 18 dah mula wasal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dah laju dah. Sampailah witir. Ada pandangan kata witir cukup satu ustaz. Buat satu pula. Ni kita tuan-tuan. Ulama sebut bila adakan suasana tadi adalah untuk mendatangkan kekuatan dalam amal kita. Jelas? Di dalam riwayat bermula saja malam nisfu Syaban ini dibuka sepanjang seminggu akhir tadi, 10 ataupun 15 akhir Syaban, dibuka di pintu langit sebanyak 300 pintu. Ini disebut oleh para ulama. Maka akan dipanjatkan setiap doa orang yang memohon pada malam itu. Ini tak masuk malam pertama Ramadan. Bermula pada 15 Syaban. Ustaz, apa benda ustaz cerita ni ustaz? Ada orang cakap ni ustaz cerita pintu langit. Apa ni ustaz? Kan naik langit apa? Saya naik ke langit kan. Terlebih pula pergi matahari. Ada fahaman yang naik ke langit. Tengok pula, oh air pink ni lagi besar lagi daripada langit punya. Tak dapat nak bayang tu. Ini bukan cerita tu tuan-tuan. Imam Ghazali sebut adalah berdasarkan Nabi sebut. Ulama sebut sebab apa diceritakan perkara ini? Sebab setiap daripada kita ni ada hajat. Betul? Ada hajat. Maka para ulama sebut bagaimana adabnya kita dengan makhluk, begitulah adab kita dengan Allah. Kita tahu dengan makhluk ini perlu beradab bila waktunya untuk minta. Betul? Boleh suka minta aja. Dengan Datuk datang pukul 2 pagi. Nak mohon bantuan ni Datuk, pukul 2 pagi. Datuk pula orang madrasah kan. Nak tahan ni. Kan aku cakap dengan dia lagi kan, kata aku bukan orang madrasah pula. Layanlah juga pukul 2 pagi. Para ulama sebut bersesuaian tak dengan waktu kita pada waktu itu? Tidak. Begitulah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, para ulama sebut semua waktu boleh makbul doa. Akan tetapi waktu yang
termaktub di dalam riwayat yang didatangkan daripada Nabi untuk diangkat doa itu. Kita kena tahu. Tambah umat akhir zaman. Maka bermula daripada 15 Sya'ban sehinggalah 30 Sya'ban, sebagian ulama mengatakan dibuka 300 pintu langit, tuan-tuan. Doalah waktu ni. Jangan saya kena sebut awal ni, takut saya tak cerita nanti. Takut saya tak cerita nanti. Sebab saya banyak terlepas waktu ini untuk sampaikan. Tahu-tahu dah mula dah Ramadan. Dah cerita puasa je. Kita tak cerita hari-hari terakhir ni. Ada baki lagi 2 hari. Maka panjatkan doa sungguh-sungguh. Dan di dalam doa kita, saya mohon buat list, buat listing, tuan-tuan. Adab kita dengan Allah, buatlah listing. Sebab apa? Sebab hajat kita banyak. Mintalah dengan Allah. Belajar minta. Buat listing dengan Allah Ta'ala. Buat listing. Kita tahu amal kita kurang. Jadi kita perlukan pintu-pintu langit ini untuk diangkat amalan kita. Boleh? Habis mukadimah. Mukadimah. Sebab Haji Zul cakap boleh lajak sikit. Boleh lajak sikit. Itu Masjid Najim, Ustaz Ridwan dah risau dah saya. Ustaz nak sambung lagi, cepat dia keluar. Ustaz azan ni dah habis lepas tu. Ya okey, habis lepas tu. Habis mukadimah, boleh? Jangan sia-siakan bulan Sya'ban ini. Boleh? Orang pandang rendah bulan Sya'ban ni. Bulan Sya'ban ni bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu pernah dengar ayat ni? Waktu bila, tuan-tuan? Nak tengok sikit. Waktu bila dengar? Jumaat. Alhamdulillah tak lelap lagi lah tu. Kalau tak dengar tu, bila pula lah baca ni. Para ulama sebut diturunkan pada bulan Sya'ban. Jelas? Habis. Maka bermulalah pada gerbangnya Ramadan. Ni kita nak bahas ni. Pukul apa dah? 8.23. Lepas ni Isyak. Saya menakalkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali riwayat, apabila datang bulan Ramadan, pertama sekali para ulama sebut pada malam ambang Ramadan itu, bermula sahaja maghrib. Bila maghrib tu para ulama sebut adalah bermula pada malam Isnin. Malam tu tarawih, tuan-tuan. Jangan buat lupa. Lupa pula tarawih malam ni. Kosong madrasah. Datang, tuan-tuan, malam tu. Orang yang memulakan malam Ramadan, kata Imam Ghazali, dengan amal pada Allah Ta'ala. Sebab malam pertama Ramadan ini dikhususkan malaikat. Ada malaikat khusus yang turun untuk menyeru ketika itu. Bermula waktu bila? Waktu maghrib. Para ulama sebut seluruh makhluk dengar, kecuali 2 makhluk je tak dengar. Siapa, tuan-tuan? Pertama manusia, dan yang kedua jin. Hebatnya para ulama mengambil pandangan daripada hadis bagi Nabi. Kami dulu kat pondok Tok Guru dulu bela ayam jantan. Ayam jantan. Saya bukan nak galakkan beli ayam jantan ni, tuan-tuan. Payah pula lah. Orang nak datang, sekuriti datang dah beli ayam pula lah. Ayam jantan dalam riwayat, kalau di dalam fiqh, makruh sembelih ayam jantan, makruh kalau ada ayam lain. Ni ayam sungguh ayam, tuan-tuan, jangan ayam lain, tuan-tuan. Ni ayam betul ayam. Kalau ayam betina ada, makruh sembelih ayam jantan. Sebab apa? Di dalam riwayat yang jelas Nabi sebut hanya ayam jantan sahaja yang boleh mampu melihat para malaikat. Maka isyarah yang didatangkan oleh ayam tadi, ayam jantan tadi, dengan lafaz di dalam hadis dajajah, riwayat itu disebut bila berkokok saya ayam jantan, maka dia melihat para malaikat. Maka para ulama dulu mereka mengkaji hadis sehingga mereka buat praktikal. Tok Guru dulu bela ayam jantan, dan pada malam maghrib sahaja, dan benda ni kami semua lalui. Duduk letak kat tepi pondok, memang mereka akan berkukuk ketika maghrib. Azan saja maghrib berkukuk ketika itu. Dan para ulama sebut, sehingga dalam riwayat kata para masyayikh, ketika berkukuknya ayam jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Jelas? Saya ajar ni pintu untuk doa. Dapat? Saya tak nak cerita dah solat tahajud tengah malam, tonton bangkitlah 12 rakaat. Saya tahu memang tak buat. Memang tak buat dah, tahu dah. Dia nak bangkit tu alhamdulillah lah. Dia bangkit kejap tu dah pergi tandas.
Relax dia pergi. Tak ada apa-apa pun. Tak apa, aku dah niat dah. Ustaz kata niat cukup dah. Niat cukup dah. Bangkit. Tambah pula saya baca riwayat sembahyang subuh tadi. Tak payah bangkit, pakat tak bangkit lah. Sembahyang subuh je jemaah dah kira dah pahala. Tak payah cerita besar-besar tuan-tuan. Cerita yang ringkas-ringkas. Pertama, kita aim pada tujuan kita Ramadan kali ini. Kita nak gunakan setiap ruang yang ada untuk mengangkat doa kita. Dapat? Untuk mengangkat doa kita. Jelas? Maka bermula maghrib ini, para ulama sebut dah bermula seruan daripada para malaikat. Seruan yang pertama diriwayatkan, kata Imam Ghazali, Nabi sebut seruan pertama para malaikat adalah, siapa yang meminta pada malam ini, maka hadaplah kamu kepada Allah. Maka para ulama buat simpulan, maka bermula saja maghrib pada malam Ramadan yang pertama, maka solatlah kamu berjemaah. Dan selepas daripada itu kamu doa. Awalkan Ramadan dengan doa. Jelas? Boleh? Isnin malam. Malam tu tak puasa lagi tuan-tuan. Yang risau, bazar pun tak buka lagi waktu tu. InsyaAllah lah tak buka. Kok dah buka saya tak tahulah. Malam itu bermula dengan doa. Apa nak didoakan Ustaz? Doalah mendapat malam Al-Qadar. Jelas? Pandangan ulama, pertama paling afdal Jumaat terakhir Syaban. Bila? Semalam. Semalam. Waktu itu dah makbul. Waktu tu dah buka pintu langit. Dan malam seterusnya adalah pada malam 1 Ramadan. Jelas? Bermula malam itu, doa yang pertama para ulama sebut kena doa apa? Doa dapat malam Al-Qadar. Jelas? Jelas tuan-tuan? Okey. Bermula sahaja malam itu, maka para ulama sebut azamlah 3 benda. 3 benda. Boleh? 3 benda. Ni paling ringan. Paling ringan. Pertama, azam pada sepanjang Ramadan itu jangan tinggal solat jemaah. Jelas? Jangan tinggal solat jemaah 5 waktu. Jangan tinggal. Di dalam riwayat, mereka yang solat berjemaah 5 waktu ini bila mereka jaga selama 40 hari ini, dalam riwayat hadis Nabi dengan takbiratul ula ataupun riwayat lain takbiratul aula, takbir yang afdal, yang aula, yang utama. Bila imam takbir, dia takbir. Ustaz, waktu itu kalau imam dah rukuk macam mana? Ulama sebut rukuk tu terbatal. Sebahagian para ulama sebut rakaat bersama dengan imam rakaat pertama pun dikira takbiratul ula. Yang penting solat berjemaah. Boleh? Sebab apa? Sebab pertama sekali makbulnya doa itu diukur melalui solat fardu. Pertama sekali. Ramai orang datang jumpa saya bila berubat dalam bidang rawatan Islam. Bila orang datang jumpa berubat, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dah jumpa, semua orang dah jumpa. Orang dia sebut Tuanku Harundin, almarhum Dr. Ismail Kamus, kan? Di Darussalam, semua dia pergi dah. Macam mana Ustaz? Pertama para ulama sebut kerana amalan kita sendiri. Maka bermula mereka yang menjaga 5 waktu solat dia, para ulama sebut dia telah mengatur hidup dia. Tengok Syedud Al-Fatani di dalam Furuq Masail membahaskan bila seseorang tadi melakukan 5 waktu solat. Bila 5 waktu solat, berapa rakaat semua tuan-tuan? 2, 4, 4, 3, 4. Berapa rakaat? 17 rakaat. Dan di dalam riwayat 17 rakaat ini mewakili kepada rukun qauli kita, rukun fi'li kita, perbuatan. Maksud dia apa? Bila hidup ni kita akan bermula dengan perbuatan hidup. Berjalan, duduk dan sebagainya. Fi'li. Maka para ulama sebut 17 rakaat tadi digabung dengan rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Yakni bacaan Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i wajib baca 7 ayat bermula dengan bismillah. Ini dalam rukun qauli. Maka 17 ditambah dengan 7. Ni bukan saya tambah tuan-tuan, jangan cakap saya kan. Ni ulama sebut ni. Syedok sebut 17 tambah 7 apa tuan-tuan? Berapa? 24 apa ni? Menunjukkan 24 apa? 24 jam dalam sehidup kita. Mereka yang jaga solat 5 waktu dengan berjemaah, seumpama dia telah menjaga 17 kudrat yang diberikan oleh Allah dalam rukun qaulinya.
Kemudian diberikan 7 kudrat. Para ulama sebut pada rukun tadi rukun fi'li, rukun perbuatan. Kemudian 7 lagi kepada rukun qauli, percakapan dia. Maka mereka yang menjaga 5 waktu ini, maka dia telah membentuk 24 jam hidup dia. Jelas? Sebab itu mereka yang jaga solat, hidup mereka para ulama sebut memang Allah mudahkan. Dalam hidup tak nak benda lain tuan-tuan, nak mudah. Kaya macam mana tak mudah tuan-tuan, payah kan? Kaya ni dalam Smartech ni ada 1000. Dalam Smartech tu ada 1000. Kan semua paywave sekarang kan? Ada 1000 dalam tu. 1000 macam mana pun tuan-tuan, kalau depan tu dia tak masukkan duit. Blok juga kita tuan-tuan, tak laju juga kita. Kena tunggu juga. Kena tunggu juga. Banyak duit bukan erti mudah hidup kita ni. Para ulama sebut mudah ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama nak dapat perkara ini untuk membetulkan hidup kita adalah dengan jalan apa? Solat berjemaah. Jelas? Ni tak susah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat pada bulan Ramadan untuk jaga, apa maksud tuan-tuan? Tahu apa maksud dia tuan-tuan? Ilmu mantik tu. Orang sebut dah tahu dah. Tak dapat macam kita lah. Boleh lah. Tak sebut pun sedap ke tak sedap, boleh lah. Boleh lah. Samalah kita ilmu mantik kita juga master dalam bidang duit. Tak sebut note berapa, sebut warna aja. Warna apa ni? Budak pun tahu. Alah, warna biru je dia bagi. Tu bagilah warna merah ke. Warna kuning ke dah tahu dah. Warna oranye dah tahu. Ni hebat kita. Ini kita nak belajar mantik dari ilmu agama pula. Pertama, jaga solat berjemaah. Pertama. Nanti saya buat conclusion. Sabar tuan-tuan Yang kedua, para ulama sebut jaga sedekah. Jaga sedekah. Setiap hari kena ada sedekah walaupun sedikit. Hari pertama kaya, awal bulan ke baru dapat duit ke, sedekah RM10. Besok habis dah duit, tinggal 10 sen pun sedekah juga. Istiqamah. Darjat tertinggi dalam sedekah para ulama sebut, ni darjat tertinggi darjat tertinggi dalam mensyarahkan sedekah ini. Satu hari para ulama sebut setiap hari kena sedekah. Dan pembelanjaan sedekah kita ini lebih banyak daripada nilai pembelanjaan harian kita pada hari itu. Ada berat. Tu step pertama. Kalau hari itu kita belanja 500, maka kena lebih RM500. RM500 lebih RM1. Yang penting lebih daripada nilai kita belanja pada hari itu. Tu stage yang pertama. Saya tak cerita fadilat lu bagi tuan-tuan boring. Lepas ni tuan-tuan tanya saya balik, apa Tok Ustaz kena buat tadi? Saja je bagi ni dulu. Lepas ni saya bagi tahu apa patut, kenapa kena buat ni. Apa rahsia dia tadi. Nanti dulu dengar dulu apa nak kena buat. Tu yang kedua. Pertama, stage yang pertama, nilai sedekah tadi, nilai yang kita sedekah infak pada hari itu adalah lebih daripada nilai kita berbelanja pada hari itu. Step pertama. Tak ada tuan-tuan termasuk yang cakap pun tak ada. Tak mampu ni. Yang kedua, para ulama sebut sama. Dan yang ketiga, 1/10. Maksud dia 10% daripada nilai belanja kita. Ni stage dia. Yang bawah daripada tu tak ada dalam list. Dapat? Sebab bulan Ramadan ni tak boleh buat macam bulan lain. 2. Dan yang ketiga, para ulama sebut jangan kurang selawat pada bulan-bulan Ramadan. Jelas? Selawat para ulama sebut paling kurang selawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, paling kurang. Ataupun sallallahu ala Muhammad, cukup. Ataupun sallallahu alaihi wasallam pun cukup. Dengan selawat ini sempurna 3 ini. Amalan ini adalah diijazahkan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz Fidhahullah Ta'ala. Kenapa 3 amalan ni tuan-tuan? Ni baru masuk benda tu. Baru masuk fadilat dia. Pertama, mereka yang lazim dengan solat fardu. Dan mereka yang lazim dengan berjemaah, maka dia telah dikategorikan sebagai waliullah. Dapat tuan-tuan? Mereka yang
biasakan diri mereka dengan solat fardu dan secara berjemaah. Berjemaah yang paling afdal adalah di tempat azan diazankan. Bukan kat rumah lah tu. Azan diazankan di mana? Masjid ataupun semua. Tu paling afdal. Ataupun yang kedua, solat di rumah bersama dengan keluarga dan sebagainya, didirikan iqamat sahaja ketika itu, ataupun solat bersendirian. Stage yang pertama, azan diazankan. Ulama sebut mereka yang menjaga waktu solat yang awal dan secara berjemaah, pertama sekali para ulama sebut yang diberikan kepada dia, dia telah dideklarkan oleh Allah Ta'ala. Ini disebut oleh ulama, maksudnya dia termasuk dalam barisan para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas? Maka dengan jalan itu mudah kita untuk makbul doa yang pertama. Yang kedua, untuk mudah mendapat malam Al-Qadar. Jelas? Tak perlu buat lain tuan-tuan. Solat sunat yang lain tuan-tuan nak buat lebih baik. Solat duha, awabin, rawatib dan sebagainya. Yang penting yang pertama ni, jaga berjemaah solat fardu. Boleh? Jelas? Dan mereka yang jaga solat fardu berjemaah, Nabi sebut selama 40 hari tadi saya sebut, Nabi kata yang pertama yang Allah beri ganjaran pada dia apa? Dia akan lepas daripada siksa kubur. Itu pertama sekali. Dalam riwayat lain, dia akan terlepas daripada sifat munafik. Maksud dia, mereka yang menjaga solat berjemaah, mereka boleh membentuk hati mereka. Soal sekarang ini bukan ilmu. Semua ada ilmu sekarang, betul? Ini jumpa kawan-kawan, kenapa dia tak boleh semayang, tak boleh datang semayang, ataupun tak boleh dirikan semayang? Adakah dia tak tahu semayang ni 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar? Bukan tak tahu. Tapi kerana apa? Kerana hati para ulama sebut. Tidak ada iman dalam hati mereka. Mereka keyakinan kepada Allah kurang waktu itu. Dan mereka yang menjaga solat fardu ini secara berjemaah, para ulama sebut akan didatangkan di dalam hati mereka. Pertama, dibuang daripada hati mereka ni sifat nifaq, munafik. Jelas? Bermula saja tuan-tuan dibuang daripada hati tuan-tuan ni nifaq, maka nur akan datang, cahaya ilmu akan datang, dan tuan-tuan boleh dapat halawatul ibadah, boleh dapat manis dalam ibadat. Ini kenapa ustaz saya buat jemu. Dan para ulama sebut lebih teruk daripada tu apa dia? Tinggal amalan pun tak rasa apa-apa. Kita tinggal amalan kita tak rasa apa-apa. Sampai tahap kita tinggal solat pun tak rasa apa-apa gitu. Tak ada apa lah. Tak ada apa pun jadi ustaz. Tak rasa apa. Tak rasa bersalah, tak rasa apa. Sehingga para ulama sebut kalau pada sudut sahabat tinggilah, mereka meninggalkan berjemaah saja. Tak sempat berjemaah. Mereka akan berkabung di rumah selama 3 hari. Allahu Akbar. Tertinggal takbiratul ula. Takbir bersama dengan imam tu yang pertama. Kabung 3 hari tuan-tuan kat rumah. Allahu Akbar. Kabung ni tuan-tuan tahu kabung, bersedih macam orang meninggal tu. Sahabat lain pun para ulama sebut bila melihat mereka ni, mereka akan malu. Sebab apa? Tertinggal takbiratul ula. Kalau mereka tertinggal jemaah, mereka akan berkabung selama seminggu, 7 hari. Sahabat Nabi SAW. Kita tak faham zaman ni. Kita ni tak ada apa-apa, nothing dah. Rasa tu dah tak ada. Dan baginda Nabi SAW sebut, selemah-lemah iman ini apabila melihat sesuatu perkara mungkar tadi, kita mencegah dengan hati kita. Tak mampu dengan tangan kita kuasa, tak mampu dengan lidah, mulut, nasihat, tegur dengan hati. Itu paling lemah Nabi sebut. Tapi kalau rasa dalam hati pun tak ada, agak-agak ada iman tak? Agak-agak tak ada dah, ulama sebut. Kalau dah rasa dengan hati pun, terhadap perkara tadi, itu pun paling lemah. Menegur dengan hati, tak baik ni benda ni. Tak rasa benda tu, para ulama sebut, tengok anak tak solat, kita sini tak solat, tak rasa apa-apa. Para ulama kata berkemungkinan tak ada iman ketika itu gitu. Kena risau. Maka stage pertama para ulama sebut untuk membuka pintu lain adalah dengan jalan solat berjemaah. Mereka yang solat berjemaah bagi lelaki sahaja. Di dalam riwayat hadis baginda Nabi sebut paling kurang akan diberikan kepadanya 70,000 bidadari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan dari cerita tuan-tuan 2 jam habis, tuan-tuan semua tak sembahyang isyak. Saya tak nak cerita benda tu. Dan dari dalam riwayat, bagi mereka yang jaga solat, maka akan dibinakan di dalam syurganya satu bangunan yang dicipta oleh Allah Ta'ala, dibina oleh Allah Ta'ala,
sebanyak 70,000 tingkat. Bukan Syafatul Qulub, Imam Ghazali riwayat. Di dalam setiap tingkat tadi adanya 70,000 kamar ataupun bilik. Dan di setiap pada bilik tadi adanya 70,000 pintu, menandakan bilik yang utama di dalam tu master bedroom. Kamar dulu bilik. Di dalam bilik ada 70,000 pintu. Dan di dalam setiap 70,000 pintu kamar khusus tadi adanya 70,000 katil. Dan setiap pada 70,000 katil ada 70,000 bidadari. Para ulama sebut tak payah risau. Bagi mereka yang jaga solat, para ulama sebut akan diberikan di akhirat besok. Kat dunia tak ada, ustaz. Yang ada ni tak ada ke? Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi awak kat kita. Bagi orang beriman dia ditahan pada kehidupan dunia dia. Pertama, jelas mudah dengan jalan solat fardu secara berjemaah, maka akan mudah pada amal yang kedua. Maka amal yang kedua tadi kita sebut sedekah, tuan-tuan. Ramai orang mengambil sedekah ataupun hadiah ni rendah ataupun mengambil enteng perkara ini. Sedangkan sedekah ini para ulama sebut pertama sekali yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala manfaat daripada sedekah. Apa dia? Pertama sekali para ulama sebut diangkatkan bala daripada orang tadi. Pertama. Tadi saya dah sebut jalan nak makbul doa, bila jadi kasih Allah, makbullah doa kita. Maka jalan makbul doa dengan solat fardu berjemaah. Yang kedua, masalah kita, masalah pertama ni, kita nak apa semua tak dapat. Cara dia solat berjemaah, InsyaAllah dapat semua. Yang kedua, para ulama sebut masalah bagi kita kat dunia ni bala, termasuk penyakit. Penyakit ni nak angkat bagaimana? Di dalam riwayat kata Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullah ta'ala dalam Fadailus Sadaqah, pertama yang diangkat penyakit ataupun bala daripada seorang tadi apabila dia melakukan sedekah. Pertama, bukan solat, bukan doa, sedekah. Tak semua amalan exactly sama, tak. Dia ada amalan khusus untuk perkara itu. Jelas? Okay. Sedekah para ulama sebut dia punya main yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala, perkara utama yang akan diberi oleh Allah Ta'ala apa dia? Berupa daripada dijauhkan kita daripada bala. Termasuklah penyakit. Sebab itulah dalam riwayat, kalau kita tengok orang lama, kalau dia berubat, akhir sekali ada pengeras. Betul? Pengeras. Pengeras ni orang cakap syirik. Kesian orang dulu. Dah lah 25 sen dia minta. Syirik ni. Dah lah dah berubat dengan kawan tu, syirik kawan tu pula. Mentang-mentang dah sihat, syirik kawan tu pula. Pengeras bukan syirik, tuan-tuan. Tu nama je. Nama dia je. Para ulama sebut, pandangan ulama-ulama ataupun bidang rawatan Islam terdahulu, dalam ulama tradisional kita, mereka adakan infak pada akhir dengan nama pengeras. Mereka tidak, kebanyakannya tak gunalah duit. Kebanyakan guna kain plekat. Betul? Kain plekat lepas, kain batik lepas, bagi jarum kan. Kita pun mulalah, ni bagi jarum ni, jin ni makan jarum lah ni. Bukan, tuan-tuan. Itu tujuan untuk makbul doa. Sebab ni saya sebut, mereka yang sakit termasuk dalam live, yang datang jumpa saya, jangan jumpa saya tuan-tuan, saya tengah puasa berubat. Tak mampu nak berubat, tuan-tuan. Saya minta maaf perkara tu. Bagi mereka yang tengok live saya ni, yang ada sakit, saya sebut ni, apabila seorang tadi berhadapan dengan perawat, pertama sekali dalam mindset dia, perawat hanya boleh membantu dia 30% saja, tak lebih daripada tu. Yang membantu dia 70% untuk sembuh adalah amalan dia sendiri. Jelas? Ada orang, ustaz, yang penting keluar je. Dia ingat ustaz tu apa? Tak boleh, tuan-tuan. 70% diri sendiri. Dan amalan yang dihimpunkan daripada 70% pesakit tadi dan perawat 30%, samalah dengan istilah doktor. Sama, tuan-tuan. Ikhtiar yang tuan-tuan kena letak kepercayaan kepada perawat pada sudut moden ataupun rawatan Islam 30% sahaja. 70% adalah diri kita sendiri. Jelas? Maka para ulama sebut di antara dua amalan ni, kita tak tahu yang mana ikhlas di sisi Allah. Sama ada perawat ataupun pesakit. Pesakit kadang-kadang pun susah nak ikhlas. Macam mana ustaz? Dia pergi perawat,
pertama sekali dia tahu perawat ni yang bagi sembuh pada dia. Betul tak tuan-tuan? Salah. Dia kena rasa Allah yang bagi sembuh, buat Allah bagi. Dia tak boleh rasa perawat bagi sembuh. Rasa perawat bagi sembuh, khalas, pergilah mana-mana pun tak dapat. Pertama. Yang kedua, dia merasa beban dengan amalan dia, menyebabkan amalan tadi pun terlingkup, tak naik jumpa Allah Ta'ala. Itu dua. Kemudian yang ketiga adalah bersama dengan perawat. Perawat boleh tak berlaku tidak ikhlas pada dia? Boleh. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun kena jaga juga. Kadang-kadang dia duduk-duduk je boleh scan orang ni dia dah geleng kepala jauh-jauh. Imam Syafi'i sebut, ni saya sebut tuan-tuan Imam Syafi'i sebut, barang siapa yang sengaja pada lidah dia mengatakan bahawa dia boleh melihat sesuatu perkara yang bukan pada fitrah dia. Maksud dia benda yang dia tak nampak, dia kata dia nampak, maka gugur saksi dia. Maksud gugur saksi, tidak dibolehkan untuk mengambil kesaksian bagi dia. Tak boleh ambil saksi. Dia tak boleh jadi saksi. Termasuklah wali mujbir bagi anak dia. Yang main-main tuan-tuan Ulama sebut perawat kadang-kadang dia rasa dia hebat pada orang lain. Tengok aku tarik ni. Tarik nak hantar kat Laut Cina Selatan. Tarik masuk dalam botol, tarik masuk dan kurang ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang mengangkat dua ini siapa? Dua-dua tak ikhlas, ustaz macam mana pula nak naik? Para ulama sebut sebab itulah di antara baina ibadah, di antara dua ibadat ini adanya amalan sedekah yang mengangkat amalan ni tadi. Jelas? Tuan-tuan, setiap hari amalan tak tahu ikhlas tak ikhlas pada Allah. Maka yang mengangkat amalan tadi yang pertama para ulama sebut yang bantu adalah sedekah kita. Kenapa sedekah? Terutama pada duit wang ringgit. Saya khususkan wang ringgit. Pertama saya stay pertama wang ringgit. Sebab wang ringgit ni semua suka. Termasuk ustaz. Ustaz pun suka tuan-tuan. Bukan ustaz tak suka duit, semua suka duit. Sebab melalui jalan duit ini kita nampak selesai masalah kita. Maka dengan jalan itu para ulama sebut benda yang paling kita sayanglah kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada sedekah. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Dan di bulan Ramadan paling kurang para ulama sebut, kalau bulan lain 1 ganda 10, tu dah riwayat. Dalam jalan yang lain para ulama sebut di dalam riwayat yang lain digandakan pada bulan Ramadan paling kurang 70. Dan dalam riwayat yang lain 700 kali ganda. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan yang percaya cakap saya ni, tuan-tuan percaya apa yang ulama kita sebut. Yang pasti yang Allah akan beri pada kita adalah bukan saat apabila kita nak, tapi Allah beri bila kita perlu tuan-tuan. Waktu perlu tu baru Allah beri. Jelas? Dapat? Maka sedekah ini para ulama sebut juga. Ada orang mengadu pada saya, ustaz, bagaimana anak-anak ni bermasalah. Pertama tuan-tuan, jangan salah anak-anak. Sebab awal perangai tu datang pada kita. Jangan marah dia dulu. Dia marah dia dulu aja. Padahal tu duplikat kita dulu tu. Cash cantik ya Allah bagi. Awal-awal muka cantik, muka sama dengan bapak lah, bergaduh dengan bini. Muka sama macam saya lah. Mula bergaduh kerana sonok, besok bergaduh kerana tak sonok pula perangai. Ni ikut perangai awak lah ni. Awal-awal kami sonok lagi. Dah besar dah bergaduh pula perangai pula. Jangan risau, semua daripada kita. Bukan daripada orang lain. Bagaimana nak ubah? Saya datangkan riwayat pada hadis yang sahih. Nabi sebut satu orang kaya dia bersedekah pada tengah malam. Saya ringkas, saya pernah cerita sebelum ni. Dia orang kaya, dia sedekah tuan-tuan. Macam mana sedekah dia? Dia nak ikhlas dengan Allah. Dia sedekah tengah malam. Dia keluar daripada rumah dia, pergi satu jalan yang ramai orang, yang orang tak kenal, dia pakai selubung dan sebagainya. Dia bawa duit yang banyak. Maka dia bawa, dia jalan, dia jumpa orang, dia bagi. Dia bagi, dia jalan pergi. Orang pun tak tahu siapa yang bagi duit kat dia. Ni bukan Robin Hood tuan-tuan. Robin Hood tu pun salah tu. Ambil harta orang bagi kat orang. Tak boleh tuan-tuan. Niat tak menghalalkan cara. Tapi ni memang duit dia. Dia malam tu dia nak bagi kat orang, nak sedekah pada malam itu. Bila dia sedekah saja dalam riwayat, pagi itu bangun. Dia bangun pagi subuh, keluar saja, dengar dekat pasar sebut, sesungguhnya seorang pelacur telah diberi sedekah pada malam tadi. Dia pun tepuk dahi macam kita juga. Aduh, salah sedekah. Patutnya sedekah pada orang susah, ni sedekah pada pelacur. Dalam riwayat malam itu, malam yang kedua pun sama, dia kumpulkan jumlah yang sama, dia keluar pada malam itu juga. Bagi sedekah, tak putus asa. Jumpa orang lalu, dia bagi. Lepas tu dia pergi.
Besok pagi bangun, dengar suara orang cerita, sesungguhnya seorang pencuri telah diberi sedekah pada malam tadi. Tepuk dahi juga, salah bagi. Salah bagi lagi, pencuri pula aku bagi sedekah. Dalam riwayat, kali ketiga, malam ketiga, sama juga dia cuba untuk sedekah tadi. Sebab pada pandangan dia, orang ni salah, dia bagi sedekah. Pada malam ketiga dia bagi sedekah lagi. Jumlah yang sama keluar tengah malam. Kemudian pagi bila dia keluar, bagi kat orang tadi, pagi dia keluar. Dalam riwayat, orang-orang kampung, orang pasar sebut, sesungguhnya malam tadi seorang kaya telah diberi sedekah. Sedekah ke orang kaya pula. Terima sedekah orang kaya tadi. Dalam riwayat, pada malam yang keempat, kerana amalan dia memberi pada malam tadi, hari yang keempat, dalam riwayat kata guru-guru kami, dia berdoa pada Allah Ta'ala dan didatangkan pada diri dia ini. Dalam riwayat hadis Nabi sebut, datang suara pada dia, sungguhnya sedekah kamu telah diterima oleh Allah. Sedekah kamu ini pada tiga malam ni telah diterima oleh Allah Ta'ala. Pada tahap kita tak faham terima. Para wali Allah, kekasih Allah, setiap amalan dia, sehingga seorang ulama Syekh Ahmad Khan rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di Madinah, seorang khadim dia doa depan multazam, tuan-tuan. Multazam ni doa atuk Nabi sebelum berlakunya tentera Abraham datang. Siapa atuk Nabi, tuan-tuan? Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Abdul Muttalib, para ulama sebut menempel badan di multazam. Maka ibadat doa di multazam, tempelkan badan. Yang peluk orang pula, seronok dia peluk. Jangan tempel dekat dinding. Itu dalam riwayat Abdul Muttalib doa ketika itu di situ. Dalam riwayat para ulama sebut malam tu dia doa, sedekah kamu telah diterima. Maulana Syekh Ahmad Khan dalam riwayat di depan multazam, khadim dia doa selama 2 ke 3 jam dia doa, ya Allah terima aku. Tu je. Ya Allah terimalah dia aku. Ya Allah terimalah dia aku. Kita tak faham penerimaan yang sebenarnya, tak faham. Tak apa, itu mengaji lain. Tapi nak cerita sekarang ni, bagi mereka yang sedekah, mereka yang disebutkan oleh baginda Nabi pada malam itu, bagaimana diterimanya amalan tadi. Allah mengubah diri orang yang diberi sedekah tadi. Dalam riwayat, mereka pelacur yang menerima sedekah daripada orang tadi, berubah dia. Pada esok hari itu, dia berubah terus. Dia kata, buat apa lagi aku nak melacurkan dia aku? Sebab apa? Sebab tanpa melacur pun Allah beri rezeki pada aku yang banyak. Sama pencuri, berhenti kerja daripada mencuri. Para ulama sebut sebab apa? Dalam riwayat Nabi sebut sebab apa? Sebab tanpa mencuri pun Allah beri rezeki pada aku. Yang kaya pun sama. Dia telah menginfakkan lebih banyak daripada orang bagi pada dia. Sebab apa? Kata dia, tanpa aku beri pun Allah Ta'ala beri pada aku. Maka kalau aku beri, bagaimana lagi Allah Ta'ala akan beri pada aku. Di sini dalam riwayat ini kita ambil cakna perkara ini. Apa dia? Bagaimana nak mengubah sifat anak-anak kita. Kadang-kadang orang pening kepala nak ubah. Macam mana nak ubah? Ruqyah dah, semua ruqyah dah. Sabun ruqyah, sabun mandi dia pun anak pun ruqyah juga. Punya power lah. Boleh ke ruqyah sabun? Ustaz, jawapan dia tak boleh, tuan-tuan. Jangan mengaut nak ruqyah sabun pula. Tu cerita lain. Ruqyah sabun, ruqyah tiang, semua dia ruqyah. Tak jadi-jadi juga. Yang akhir ada orang datang jumpa saya bawa pensel. Sebab apa? Anak-anak exam SPM. Dia minta saya ruqyahkan pensel. Saya cakap saya boleh bacakan tanpa saya menghampakan diri dia. Dan yang pastinya saya kata pensel ni takkan bertulis sendiri, cik. Saya cakap tanpa anak cik belajar. Punya sayang anak ni nak bagi pandai. Para ulama sebut jalan pertama yang Nabi ajar apa dia? Sedekah. Sedekah. Tuan-tuan, duit banyak, harta banyak, kan? Satu orang tu rumah dia besar, 5 bilik, 6 bilik rumah dia. Tapi dia duduk satu je master bedroom dengan isteri dia. Anak-anak tak ada, semua tak jenguk dia. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Sedekah, tuan-tuan. Sebab yang mengubah hati ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan bulan Ramadan ini untuk mengubah diri anak-anak kita. Sebab apa? Saya nak tanya satu je.
Agak-agak di antara anak-anak ni ada tak yang boleh semayang kita besok? Itu pertama sekali. Belajar kursus jenazah tu memang lah. Tapi yang boleh betul semayang ni besok, yang boleh letak kita betul-betul dalam liang lahat tu, ataupun dia arah orang, cik, cik gali kena macam ni. Dia pula ajar tukang gali tu. Ni banyak benda yang kalau kita petugas masjid suruh tahulah. Dia biar aja. Biar je anak dia, bapak dia, biar je lah. Macam mana pun nak buat, buatlah. Para ulama sebut nak mendatangkan anak yang taat adalah bermula daripada sedekah. Jelas? Dapat tuan-tuan Satu cabang. Bukan saja cabang rezeki kita akan luas, cabang anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga, banyak selawat tuan-tuan. Sebab apa selawat tadi saya syarahkan yang terakhir ini? Sebab selawat baginda Nabi SAW, selawat pada Nabi ini diterima walaupun ghaflah. Apa maksud ghaflah ni? Lalai. Sambil tengok berita kan, selawat. Terima tak? Allah terima? Terima. Allah terima selawat tadi. Tu paling kurang lah. Paling baik wuduk, menghadap kiblat, selawat dengan Nabi. Paling kurang para ulama sebut walaupun ghaflah Allah terima. Tengok cerita Muhabbatin dah habis tarawih saja, nak relax, nak murid kat rumah tu, tengok cerita Hindustan, selawat. Boleh? Para ulama sebut dikira juga pahala dia. Tapi kurang sikit lah, sebab tidak ada tawajuh. Akan tapi amalan tadi diterima. Selain pada amalan selawat, para ulama tersebut sebut tanpa tawajuh ditolak. Seperti sayur busuk dipotong, potong buang, tong sampah, tap jalan, tap jalan, busuk. Macam itulah zikir yang tidak ada tawajuh. Dan ulama sebut amalan yang paling simple dan diterima oleh Allah Ta'ala walaupun ghaflah, selawat baginda Nabi SAW. Paling kurang selawat dalam tarawih. Tu paling common lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lawan kat selawat dan tarawih ni, saya tak tahu nak sebut tuan-tuan ni apa lagi lah. Tak boleh ustaz, di zaman Nabi tak ada. Lepas mayang ni tuan-tuan nak menyapu ke, nak buka handphone ke, buatlah tuan-tuan. Dia bukan dalam semayang. Bukan dalam semayang tiba di Khalifatul Awal, tiba bila sebut pula. Memang sesat lah tuan-tuan. Sebab tu dalam semayang. Di antara bainas salah ini, ulama sebut diterima amalan selawat walaupun ghaflah. Sebab tahu ni di kalangan kita ni lepas semayang ni macam-macam. Betul. Yang penting sekali yang belakang imam. Imam ni baca panjang pula tadi. Ni sampai dia selawat tu dia mengata imam tu. Yang belakang-belakang ni habis dah baca semua dah. Yang ada dekat baju semua. Tambah pula imam bawa Baqarah pula sebab tu imam dalam riwayat paling afdal dia baca bacaan ataupun surah yang orang lain boleh tahu surah tadi. Dia boleh ikut sama-sama. Tu afdal bagi imam. Kadang-kadang orang ni imam ni dia excited sikit. Dia baca surah panjang-panjang. Kesianlah dekat makmum. Daripada carta organisasi semua dia baca. Dia khatam ketika 2 rakaat tarawih yang awal. Yang kedua dia baca benda lain pula. Kesian dekat makmum. Maka 3 amalan ni tuan-tuan boleh amalkan. Dan saya yakin dengan amalan yang tuan-tuan buat ini, perempuan buat, muslimat buat, akan membuka pintu di akhir 10 nanti. Habislah kita ni. Yang terakhir, daripada 15 Sya'ban, Al-Imam Ghazali riwayatkan juga di dalam kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tak tahu tak apa, dengar je tuan-tuan. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab dia Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut, dan juga Imam Ghazali sebut, kiraan yang diadakan oleh ulama bermula daripada 15 Sya'ban sehinggalah 25 Ramadan. Ada pandangan yang kuat mengatakan malam raya atau malam kedua raya ataupun hari kedua, yakni hari raya yang kedua bagi malaikat adalah pada malam 25 Ramadan. Sebab apa? Sebab di dalam riwayat pertama pandangan ulama, 25 Ramadan ini dia berada bertepatan pada 10 akhir Ramadan. Raya pertama bagi malaikat malam nisfu Sya'ban. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Maka ulama Imam Ghazali sebut malam ke-25. Pertama alasan Imam Ghazali sebab apa? Sebab malam ke-25 ni berada pada 10 akhir. Tepat tak dengar hadis Nabi? Tepat. 10 akhir adalah waktu malam Lailatul Qadar. Tak tahu waktu bila, satu malam sahaja. Pertama. Yang kedua, malam 25 adalah malam ganjil. Betul? Ke malam genap tuan-tuan? Malam ganjil lah kan.
Kesian kata malam genap tu. Kena ruqyah tu tuan-tuan. Malam ganjil. Dan yang ketiga, malam 25 ini berada pertengahan di antara malam-malam ganjil. Pertama 25 berada pertengahan di antara malam 21 dan 29. Betul? Dan dia juga berada pertengahan di antara malam 23 dan 27. Ni dalam riwayat. Jelas? Dia duduk tengah-tengah. Maka di dalam riwayat, 2 malam ini kena ambil maklum dan ambil cakna dengan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Jelas? Saya tak masuk tajuk doa malaikat lagi. Tak apa, tu lain cerita nanti. Dan bermula pada malam 25 Ramadan ini, para ulama sebut dah kena ada beza. 10 akhir Ramadan dah beza dah dengan hari-hari yang lain. Maka pandangan yang kedua kata yang kuat adalah pada malam 27 Ramadan. Jelas? Maka pada malam 25 dan juga malam 15 Syaban ini, para ulama sebut, Imam Ghazali khususnya sebut, sebab pada 2 malam ini dikhususkan, diangkat secara total amalan kita. Dan saya nak sebut, pada malam Al-Qadar inilah ditetapkan setiap perkara yang bakal ditetapkan kepada kita. Jelas? Sebab tu dirahsiakan malam ini. Sebab tu malam dia nama malam Al-Qadar. Sebab tu di dalam berimannya pada qada dan qadar. Orang mengaji sifat 20 dengan saya, apa beza qada dengan qadar? Qada dan qadar, apa beza? Cerita tu habislah tuan-tuan. Pukul 10.30. Qadar di sini para ulama sebut kuantiti. Berapa banyak yang nak turun malam tu. Dan di dalam riwayat para ulama sebut, ni saya guna bahasa mudah, belanjawan tahunan adalah pada malam Lailatul Qadar. Ni disebut oleh ulama. Rezeki yang ditetapkan, yang ditakdirkan oleh Allah kepada seorang tadi, setiap tahun ada malam dia. Bila malam dia? Malam Al-Qadar. Maka pada peringkat mereka yang menganggap bahawa rezeki dia dijamin oleh Allah Ta'ala, mereka takkan sia-siakan malam. Jelas? Kenapa para ulama, antara dia Al-Syekh Al-Imam Al-Syekh, ataupun kita panggil Padail Mekah. Tuan-tuan pernah dengar Padail Mekah? Tak apalah. Syekh Ismail Al-Fatani. Syekh Ismail Al-Fatani ulama Mekah besar dulu. Antara guru ataupun sezaman dengan dia adalah Syekh Abdullah Fahim. Datuk kenal ni Syekh Abdullah Fahim kan? Siapa Syekh Abdullah Fahim tuan-tuan? Atuk kepada Pak Lah kita, Abdullah bin Syekh Tuan Guru Ahmad Badawi bin Syekh Abdullah Fahim, ulama besar. Syekh Abdullah Fahim dalam riwayat sama sezaman dengan Padail Mekah. Di dalam riwayat, pada zaman mereka ini, Padail Mekah ini bertemu dengan malam Al-Qadar. Maka pada malam itu dalam riwayat, dia meletakkan jubah dia. Ni kisah ni masyhur. Penduduk pondok masyhur. Dia buka jubah dia untuk ambil wuduk pada malam tu. Kemudian diletakkan pada pokok. Kemudian dah habis ambil wuduk, tengok pokok dah naik. Baju dekat atas. Macam mana nak buat ni? Maka dengan isyarat itu, dia mengangkat doa selepas wuduk. Selepas wuduk dia mengangkat doa, Ya Allah, terimalah keturunan aku, 7 keturunan. Maka keturunan yang keempat sekarang lahir pada keturunan mereka. Yang ni guru saya sendiri dan guru kita semua, yang ni Syekh Wan Izzuddin bin Wan Ibrahim, seorang ulama besar dan pembengang sanad hadis di tanah Melayu kita. Generasi keempat sekarang ni, semua ulama keturunan dia. Tuan-tuan doa lah, 7 keturunan doktor, Ya Allah. Tak salah, 7 keturunan doktor. Doktor je semua kan? 7 keturunan engineering, engineer je semua. Tapi rugilah tuan-tuan, kena seorang lah ulama. Boleh selamat dengan kita besok. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Maka menggunakan peluang pada malam Al-Qadar tadi bukan mudah untuk mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala pada malam itu untuk beribadat. Bukan semua orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bermula pada bila? Pada malam Lailah min Sya'ban, min syahri Sya'ban, yakni separuh daripada bulannya Sya'ban. Bermula doa mereka itu pada 15 Sya'ban. Maka kalau kita tak mula pada 15 Sya'ban, 28 Sya'ban ni dah mula doa. Dan pada awal Ramadan untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Dan tuan-tuan, insya-Allah setiap lepas subuh kita akan baca tentang hadis-hadis berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi tak kumpul macam ni lah tuan-tuan, dalam live sahaja. Saya kat rumah, tuan-tuan kat rumah. Senang. Tuan-tuan nak baring ke, nak
macam-macam lah nak buat, nak menyarap ke apa, tuan-tuan buat lah. Yang penting dengar sahaja, cukup. Paling kurang dengar lah. Paling kurang dengar. Boleh insya-Allah. Tu saya pada saya. Maka 3 amalan ni paling mudah. Kalau tuan-tuan tak dapat buat 3 amalan ini pada bulan Ramadan ini, maka para ulama sebut tipis bagi mereka yang mendapat tarbiyah pada bulan Ramadan. Tipis. Maksud dia mereka yang suci bersih keluar daripada madrasah Ramadan adalah mereka yang berjaya mengekalkan amalan mereka. Bukan banyak amalan. Mereka yang mengekalkan amalan mereka. Kekal tak semua. Betul? Orang pun susah nak kekal kan? Bang kan? Ada pengalaman tak? Untuk Ustaz kan? Orang pun susah nak kekal dengan kita. Kejap cakap macam ni, kejap. Dulu awal-awal cerita kentut pun bau wangi kan? Lepas kahwinnya habis semua. Menyesal habis semua. Orang pun nak kekal, susah nak kekal, apatah lagi amalan. Maka para ulama sebut dikekalkan tadi adalah melalui azam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Habis insya-Allah. Saya tak nak sebut lafaz niat Ramadan apa. Tak naklah tuan-tuan. Tuan-tuan semua dah tahu dah kan, insya-Allah. Semua faqih semua kat sini. Yang penting kita sediakan diri kita dengan amalan kepada Allah Taala. Paling kurang 3 ni tuan-tuan. Yang lebih yang minta, Ustaz saya nak zikir la ilaha illallah. 70,000 kali boleh. Itulah kita dah ijazah. Nanti buat yang ni dulu. Buat yang ni dulu. Boleh insya-Allah. Dan kesan dia tuan-tuan jangan kira orang. Tuan-tuan akan dapat kesan dia. Kamu buat, kamu dapat. Di sisi Allah Taala confirm dapat. Confirm dapat. Para ulama sebut hasilnya adalah selepas daripada Ramadan. Paling kurang para ulama sebut ni tanda dia. Tanda dia hasil kalau dapat istiqamah bulan Ramadan, paling kurang para ulama sebut pada pagi hari raya. Malam hari raya dinamakan Lailatul Jaizah. Tu pun malam makbul juga. Malam kita kat Sogo tu kan. Kat Jalan Tar. Malam tu lah. Saya nak beritahu malam tu. Malam tu adalah malam makbul waktu tu. Sampai pagi. Dan pada pagi itu akan ada di setiap lorong, akan ada hadis nanti kita baca. Di setiap lorong daripada tempat mereka yang berjalan ke masjid untuk dirikan solat hari raya, lorong-lorong tadi akan didatangkan, di setiap penjuru lorong ada 2 malaikat akan duduk. Dan dalam riwayat Nabi sebut, kata Syekh Zakaria, malaikat tadi akan berpakaian hijau pada hari itu. Di riwayat lain akan berpakaian putih pada hari itu. Dapat tuan-tuan Ustaz saya jumpa Ustaz. Tak lama lah tu tuan-tuan. Tak lama dah. Jumpa tu tak lama dah. InsyaAllah nak tu kali takhir Ramadan dia. Ni bukan buat amalan tu jumpa tuan-tuan. Bukan. Bila mereka yang duduk, para ulama sebut malaikat yang diutuskan untuk duduk, dan dia akan laungkan beberapa seruan macam mana awal Ramadan. Kita tak sebut kat sini panjang. Dan seruan itu para ulama sebut akan mengheningkan hati mereka yang beramal waktu itu. Maksud hening faham tuan-tuan? Sedih, menyedihkan hati mereka yang beramal pada hari itu. Sehingga menitik air mata mereka yang beramal dengan takbir raya. Walaupun imam pada hari itu baru dilantik oleh jawi. Imam tu tak erti takbir sangat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pandai dia takbir dengan lagu. Macam kita jiharkan Allahu Akbar Allah. Kan? Dia tak sedap pun, tapi dia boleh hening nangis. Kerana kalimah yang disebut tadi bukan sampai di zahir, dia sampai di batin dia. Sebab apa? Penyediaan dia terhadap Ramadan, terhadap kebatinan dia. Dan setiap anak-anak yang menghadap pagi itu terhadap dia, menghadap saja mereka akan senyum pada mereka. Yang soleh, itu nur daripada amalan dia. Marilah tuan-tuan, 60 tahun dah tak rasa benda ni. Tak rasa, bukan 50 tahun, 40 tahun. Ustaz, saya pun 30 tahun tak dapat. Rugi ni ya Allah. Para awliya, wali-wali Allah, setiap tahun mereka rasa benda ni. Rugi kita. Boleh insya-Allah? Wallahu a'lam bissawab. Itu saya pada saya insya-Allah. Tak baca kitab saya ni. Tak baca kitab main ni. Bawa kitab dulu, bukan main lagi. Tak baca pun. Jadi semoga apa yang kita dengar pada hari ini Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Saya doakan pada semua, dengan syarat kita doa ini, dengan berkat doanya kita pada orang lain, maka Allah akan makbulkan doa kita. Malaikat akan doa untuk kamu, walakum mislu, untuk kamu sama. Maka banyakkan kita doa sama kita. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk datang dalam ibadat pada Allah pada bulan ini, bulan Ramadan ini. Dan daripada akhir Syaban ni tuan-tuan jangan kurang istighfar pada Allah. Banyakkan istighfar, balik
mandi betul-betul dengan niat mandi taubat pada Allah Ta'ala. Kemudian jangan ulangi lagi apa-apa sahaja perbuatan dosa. Jangan ulang dah azam, jangan ulang dah dosa-dosa tadi. Maka para ulama sebut dengan diniatkan pada akhir tadi, barulah akan datang kemanisan, kekuatan untuk beribadat pada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Pada anak-anak jangan beratkan puasa, beratkan solat berjemaah dahulu. Maka kerana itu adalah kefarduan utama berbanding pada puasa. Yang paksa dia sangat menyebabkan dia tinggal solat. Tak solat pun tak apa. Sebab apa? Bapak pun sama. Bapak puasa solat tak ada, sama je dia cakap. Macam saya cerita lembu dulu kan. Lembu dengan tuan dia. Inilah tuan-tuan lembu cakap dengan tuan dia, tuan ni bagus tuan tuan punya tempat tidur macam mana? Tempat aku ni, tuan dia cakap ada katil lempuk, ada isteri dan sebagainya. Oh baik tuan beza kita ni, tuan ni ada isteri, ada katil boleh tidur selesa. Saya tidur dekat bawah aja. Tuan macam mana makan? Aku makan dalam piring, makan nasi minyak, nasi macam-macam, nasi Arab dan sebagainya. Tersusun, ada siap basuh tangan lagi, basuh kaki, semua ada. Engkau ni macam mana? Saya bezalah dengan saya makan pun dalam tu je, makan pun rumput je, tak ada cicah apa-apa pun. Beza kita ni. Di antara saya dengan tuan ni ada beza. Bila tiba-tiba azan dalam riwayat, tuan tak pergi semayang ke? Azan saja lembu ni tanya pada tuan dia, tuan tak pergi semayang kan? Saya tak pergi semayang, dia cakap. Kalau tak pergi semayang pun samalah saya dengan tuan. Tuan dengan saya samalah, tak ada beza pun tak pergi semayang. Sama-sama tak semayang. Tak ada beza sebenarnya. Hakikatnya begitulah perbualan haiwan dengan kita tuan-tuan. Kucing jalan dekat tak payah kan? Jalan tengok kita. Tengah azan kan. Dia bukan tengok kita nak minta makan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi pun dia nyampah ni. Bagi pun tulang dia cakap. Dia tengok kita, kesian dia. Sama kita ni dia cakap. Waktu azan tak mampu nak pergi. Samalah kita insya-Allah tuan-tuan Azam sungguh-sungguh, doa dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah pilih kita semua insya-Allah. Itu pun saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya. Apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan. Pertama amalkan dulu dan kita sampaikan pada orang lain insya-Allah. Bukan orang lain amal, tak amal lah ni. Tunjuk kat orang pula. Kita yang amal, kemudian kita dapat sampaikan pada orang lain insya-Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.